Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Jamal bin Effendi, pelajar tahun 1 dari Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan. Dalam video ini, saya akan ceritakan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh sesebuah organisasi dan cara-cara organisasi itu mengatasi cabaran tersebut. Sebelum itu, saya akan terangkan apa itu organisasi. Organisasi merupakan salah satu perkumpulan orang-orang yang telah dibentuk dalam sebuah kelompok yang mana kelompok atau organisasi ini bertugas untuk saling bekerjasama demi mencapai keberhasilan dan tujuan bersama. Arti dari kata organisasi ini adalah bentuk pembahagian kerja antara sekelompok orang yang melakukan kerjasama dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Seperti yang kita ketahui, dalam setiap organisasi, mereka mempunyai matlamat iaitu visi dan misi yang harus dicapai. Dalam proses untuk mencapai matlamat tersebut, organisasi akan menghadapi beberapa cabaran dan ancaman yang akan menghalang mereka mencapai matlamat mereka tersebut. Oleh sebab itu, setiap organisasi haruslah mengetahui cara untuk mengatasi setiap cabaran yang berlaku demi mencapai matlamat mereka. Antara cabaran yang dihadapi oleh organisasi pada masa kini ialah etika dan integriti pekerja. Boleh dikatakan agak ramai pekerja yang kurang beretika ataupun mempunyai sikap yang kurang sopan yang menjadi cabaran utama kepada sesebuah organisasi. Pelbagai sikap yang wujud dalam diri pekerja sama ada dipengaruhi ataupun pekerja itu sendiri yang menyebarkan sikap-sikap yang tidak sopan itu kepada pekerja lain. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai sikap malas akan menimbulkan masalah kepada organisasinya. Sikap malas ini juga mungkin akan mempengaruhi rakan sekerja kerana pekerja tersebut berfikir akan perkara yang dilakukan akan membawa kepuasan kepada diri mereka sendiri. Hal ini justru menyebabkan pihak atasan ataupun organisasi itu akan mengalami masalah kerana pekerjanya yang tidak menyelesaikan tugas. Serta hal ini akan membawa kepada kejatuhan kepada organisasi atau syarikat tersebut. Perkara ini sebenarnya menjadi cabaran yang sangat besar kepada sesebuah organisasi itu. Oleh itu, organisasi ataupun pihak atasan haruslah mengambil langkah pencegahan atau mengambil langkah untuk mengatasi cabaran itu. Ya, organisasi haruslah memberi denda yang sesuai, yang setimpal kepada pekerja itu bagi memastikan mereka melakukan tugas mereka. Pihak atasan juga boleh memastikan melantik atau mewujudkan satu kumpulan untuk meninjau dan memastikan pekerja-pekerjanya melakukan tugas. Hal ini dilakukan untuk memastikan pekerja-pekerjanya sentiasa peka terhadap tugas yang diberikan serta dapat mengatasi masalah sikap pekerja yang malas tersebut. Hal ini juga akan menyebabkan pekerja merasa bertanggungjawab
dan akan menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Tujuan organisasi melakukan perkara tersebut adalah kerana ingin pekerja yang beretika dan berintegriti supaya dapat mencapai matlamat dan cita-cita organisasi itu secara baik. Seterusnya, cabaran kedua yang dihadapi oleh sesebuah organisasi ialah penggunaan teknologi. Pada masa kini, seluruh dunia termasuklah Malaysia diserang oleh penyakit pandemik COVID-19. Hal ini memberi kesan yang sangat besar kepada negara mahupun sesebuah organisasi yang sedang beroperasi. Banyak pekerja yang harus bekerja dari rumah bagi menghapuskan masalah tersebut. Hal ini sebenarnya menyebabkan organisasi sukar untuk beroperasi kerana pekerjanya yang berada di rumah. Meskipun bekerja di rumah, terdapat beberapa pekerja yang mempunyai masalah teknologi untuk berhubung dengan organisasi mereka. Masalah teknologi yang mereka hadapi adalah seperti kekurangan komputer riba untuk melakukan tugas-tugas mereka. Tugas mereka yang tidak dapat diselesaikan inilah yang akan menjadi punca kejatuhan organisasi mereka. Oleh itu, organisasi haruslah memberi bantuan kepada pekerja mereka yang memerlukan peralatan teknologi tersebut. Organisasi boleh memberikan komputer riba secara pinjaman bagi memastikan pekerja mereka mendapat melakukan tugas mereka walaupun berada di rumah masing-masing. Hal ini sebenarnya sangat memberi kesan yang besar kepada organisasi yang terus beroperasi. Organisasi juga boleh memberikan bantuan peran data bagi terus membantu pekerjanya menjalankan tugas. Hal ini sebenarnya hanya untuk mencapai matlamat yang mereka rancang. Cabaran ketiga yang dihadapi oleh organisasi pada masa kini ialah kekaburan peranan kerja. Kekaburan peranan boleh berlaku di antara pengurus ataupun pekerja. Sebagai contoh, pihak atasan yang tidak memimpin pekerjanya dengan betul kerana masih kurang faham dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan menyebabkan pekerjanya turut tidak tahu peranan yang harus mereka jalankan dalam organisasi tersebut. Hal ini akan menyebabkan konflik antara pekerja dan pengurus serta membawa masalah ke dalam organisasi yang akan menyebabkan kejatuhan sesebuah organisasi itu. Oleh itu, pihak atasan haruslah memberikan penerangan yang terbaik kepada semua pekerja supaya pekerja-pekerja itu memahami peranan mereka masing-masing. Selain itu, pemimpin juga haruslah efektif melibatkan diri dengan pasukan mereka sepanjang masa. Hal ini juga dapat memastikan pekerja mengetahui peranan dan tugas mereka yang sebenar. Pekerja juga harus mempunyai sikap yang sama dengan pemimpin seperti bersikap proaktif. Pekerja yang bersikap proaktif dalam mengenal pasti apa yang diperlukan oleh pihak atasan untuk mencapai matlamat organisasi tersebut secara bersama-sama. Kesimpulannya, cabaran yang wujud dalam setiap organisasi ini akan memberikan kesan, sama ada kesan yang negatif kepada organisasi sekiranya mereka gagal mengatasi cabaran tersebut, dan juga akan memberikan kesan yang positif kepada organisasi yang mampu untuk mengatasi cabaran-cabaran itu serta memberikan manfaat kepada organisasi itu. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.